Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Umi Humaira dan saya daripada kumpulan 2 ingin berkongsi tentang proses pembinaan hubungan interpersonal. Komunikasi interpersonal berlaku antara dua orang individu seperti antara ibu dan anak dan juga seperti guru dan murid. Ia digunakan ketika berbicara dengan orang lain untuk mengenali seseorang dan juga memperkenalkan diri sendiri. Komunikasi interpersonal berperanan untuk membina, mengekalkan, memusnahkan dan membaiki semula perhubungan. Terdapat pelbagai teori yang menerangkan tentang hubungan interpersonal seperti teori tarikan, teori pertukaran sosial dan teori equity. Perhubungan boleh dikekalkan dengan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Kemerosotan perhubungan pula merujuk kepada ikatan yang semakin lemah dan tiada hubungan kebersamaan antara dua individu. Pemulihan perhubungan merujuk kepada proses menyelesaikan masalah dan membawa hubungan itu kepada satu tahap yang lebih intim dan positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila binti Abdul Samad. Nombor matrik saya S51109. Saya akan membentangkan mengenai membina hubungan dalam kemahiran komunikasi. Terdapat 6 teori pembinaan hubungan. Yang pertama iaitu teori pengurangan ketidakpastian, yang kedua teori penembusan sosial, yang ketiga teori peraturan, yang keempat teori tarikan, yang kelima teori pertukaran sosial dan yang keenam teori kesetaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairun Nisa Auni binti Abdul Manan. Nombor matrik S51953. Saya akan menerangkan proses perhubungan yang pertama, iaitu uncertainty reduction theory atau teori pengurangan ketidakpastian. Teori ini menerangkan tentang bagaimana komunikasi digunakan untuk mengurangkan ketidakpastian terhadap orang yang tidak dikenali atau orang asing pada permulaan pertemuan ataupun perhubungan. Teori ini meramalkan bahawa ketidakpastian yang tinggi akan menghalang keagraban, manakala ketidakpastian yang rendah pula akan meningkatkan keagraban. Hal ini dikatakan demikian kerana ketidakpastian yang tinggi akan mengurangkan perasaan suka terhadap orang lain, manakala ketidakpastian yang rendah pula akan meningkatkan perasaan suka terhadap orang lain. Sebagai contoh, terdapat dua individu iaitu individu A dan individu B. Jika individu A memahami bahawa individu B seorang yang panas barang tetapi baik hati, dia tetap menyukainya. Sebaliknya, jika individu A tidak pasti tentang sikap individu B, maka individu A boleh mengelak dari membina perhubungan dengan individu B. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai teori penembusan sosial. Teori ini diasaskan oleh Altman dan Taylor pada tahun 1973 dalam DeVito tahun 2004. Ia menggambarkan keluasan dan kedalaman hubungan yang dibina. Semakin akrab perhubungan, maka semakin meningkat kedalaman serta keluasan sesuatu perhubungan. Manakala semakin jauh perhubungan, akan mengurangkan kedalaman serta keluasan dalam sesuatu perhubungan. Seterusnya adalah teori peraturan. Teori ini diasaskan oleh Argyle dan Henderson pada tahun 1984 dalam DeVito 2004. Teori ini menggambarkan perhubungan sebagai interaksi yang ditetapkan oleh peraturan yang dipersetujui oleh pasangan. Apabila peraturan diikuti, perhubungan akan dikekalkan. Namun, apabila peraturan tidak diikuti, perhubungan akan berhadapan dengan masalah dan mungkin akan menghadapi kesusahan dan seterusnya mengalami kemerosotan atau bahkan akan musnah. Sebagai contoh, terdapat peraturan yang telah ditetapkan dalam perhubungan, misalnya berkaitan dengan sikap, kepercayaan, nilai dan minat. Namun, jika peraturan yang telah dipersetujui dilanggar,
maka ia akan menjejaskan perhubungan yang telah dibina. Tarikan atau attraction theory. Teori tarikan bermaksud manusia saling tertarik antara satu sama lain berdasarkan 4 faktor, iaitu penampilan, jarak, persamaan dan penghargaan. Faktor-faktor ini didapati mempengaruhi keinginan kita untuk menjalinkan dan mengekalkan hubungan dengan orang lain dan mempengaruhi cara kita berkomunikasi dengan mereka. Penampilan merujuk kepada penampilan fizikal dan material. Seseorang cenderung mempunyai keinginan untuk dikelilingi oleh orang lain yang secara fizikalnya menarik. Sebagai contoh, seseorang itu dapat memberi nilai positif kepada orang lain. Secara umumnya, seseorang juga mungkin tertarik kepada barang yang mahal seperti beg tangan mewah atau telefon bimbit dan cenderung untuk berkawan dengan seseorang yang memilikinya. Persamaan pula dianggap sebagai faktor penting dalam teori ini kerana jauh lebih mudah untuk merasakan keselesaan dengan seseorang. Seperti yang kita sering lihat, kebanyakan hubungan ada kepentingan bersama yang dikongsi antara satu sama lain. Dengan cara yang sama, jika seseorang menghargai satu perkara dan orang lain menilai penolakan perkara itu, ia akan mempengaruhi ikatan dengan cara yang negatif. Faktor yang terakhir ialah ganjaran. Ganjaran dalam hubungan boleh terdiri daripada hadiah, penekanan pada nilai peribadi atau penekanan pada rasa syukur untuk seseorang. Reward in a sense memberi tumpuan kepada keuntungan yang diperoleh dalam hubungan. Ada keperluan semula jadi manusia untuk merasa diperlukan dan dihargai. Contohnya, wanita tertarik kepada lelaki yang betul-betul memerlukan mereka. Asas teori pertukaran sosial merupakan teori dalam ilmu sosial yang menyatakan bahawa terdapat unsur-unsur seperti ganjaran, pengorbanan dan keuntungan yang saling mempengaruhi dalam perhubungan sosial. Individu yang berinteraksi secara rasional cuba memaksimalkan faedah atau ganjaran yang diperolehi atau bakal diperolehi dalam interaksi tersebut. Kebiasaannya, faedah atau ganjaran berada di tangan orang lain. Elemen dalam teori pertukaran sosial yang pertama ialah ganjaran. Ganjaran merupakan nikmat, kepuasan dan sanjungan yang diperolehi oleh seseorang dalam satu-satu perhubungan. Contohnya ialah allowance, kenaikan gaji, cuti dan bonus tahunan. Yang seterusnya ialah kos, yang merupakan hukuman yang dikenakan tenaga yang dicurahkan dalam perhubungan atau ganjaran yang terpaksa dilepaskan kerana seseorang itu memilih untuk melakukan sesuatu perkara daripada melakukan perkara yang lain. Elemen seterusnya ialah hasil. Hasil sama dengan ganjaran yang diperolehi daripada sesuatu perhubungan atau interaksi setelah ditolak kos yang ditanggung. Sumber merupakan komoditi dalam bentuk material atau simbol yang boleh ditransmit atau dipindah tangan melalui perlakuan interperibadi yang membolehkan seseorang itu memberi ganjaran kepada orang lain. Komitmen ialah persetujuan antara dua individu atau lebih bagi meneruskan perhubungan yang tersedia ada. Tahap perbandingan merupakan sumbangan pengalaman dan jangkaan pengalaman terdahulu dalam menentukan darjah kepuasan yang diperolehi oleh seseorang dalam satu-satu perhubungan. Dengan kata lain, tahap perbandingan ialah harapan seseorang terhadap apa yang dirasakan layak diterimanya daripada perhubungan tersebut. Seterusnya ialah teori kesetaraan atau equity theory. Teori ini turut melibatkan konsep pertukaran sosial tetapi lebih terperinci. Di dalam teori ini menjelaskan bahawa seseorang membina dan mengekalkan hubungan dengan nisbah kos ganjaran adalah hampir sama dengan pasangan. Jika seseorang bekerja lebih keras dalam hubungan berbanding dengan pasangan, maka tuntutan kesetaraan dia perlulah mendapat ganjaran yang lebih besar berbanding pasangannya. Kebiasaannya, orang akan menginginkan kesetaraan dalam perhubungan dengan pasangannya, di mana masing-masing bekerja sama keras bagi mendapatkan ganjaran yang sama. Namun begitu, jika konsep teori kesetaraan tidak dipraktikkan dalam sesebuah hubungan, maka akan berlakunya konflik ketidakpuasan sebelah pihak dalam hubungan tersebut. Sebagai contoh, bagi pasangan suami isteri yang bekerja di pejabat, sebaik sahaja tiba di rumah, isteri perlu melakukan kerja-kerja rumah tangga seperti memasak, mengemas dan menjaga anak.
Walaupun suami dan isteri mungkin mendapat ganjaran yang sama seperti kereta dan rumah yang selesa, tetapi dalam situasi ini, isteri dianggap membayar kos atau dari segi tenaga yang lebih besar berbanding suami. Hal ini, jika menurut teori kesetaraan, isteri akan berasa tidak berpuas hati kerana wujud ketidakseimbangan dari segi kos berbanding ganjaran yang diperoleh oleh isteri. Oleh itu, suami boleh turut bersama membantu isteri melakukan kerja-kerja rumah tangga bagi mewujudkan kesetaraan dalam perhubungan dan membina hubungan keluarga yang harmoni.